Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ditanya tentang pembunuhan Altan Tuya Saribu, model terkenal Mongolia, ini jawapan mengejut Najib Tun Razak. Ditanya siapa bunuh Altan Tuya, itu jawapan paling mengejutkan kita terima. Najib Tun Razak mengatakan bahawa dia tidak bersalah dalam jenayah kejam itu. Itu jawapan Najib. Dia mengatakan dia tidak bersalah dalam jenayah kejam melibatkan model cantik daripada Mongolia, iaitu Altan Tuya Saribu. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memaklumkan Mahkamah Tinggi bahawa beliau langsung tidak mengenali wanita Mongolia Altan Tuya Saribu. Pengakuan Najib Tun Razak bahawa beliau tidak mengenali wanita Mongolia ini disamakan pula oleh netizen dengan pengakuan Najib berkait dengan Jolo. Tak apalah, tiada kaitan dengan Altan Tuya Saribu, tapi mereka kata Najib pernah mengaku seperti ini sebelum ini, iaitu apabila Najib kata dia pada mulanya mengaku dia tak kenal dengan Jolo. Tapi akhirnya bukti demi bukti ditunjukkan Najib sebenarnya kenal Jolo, pernah bercuti bersama Jolo di kapal persiaran yang sangat mewah bersama Rusmah Mansur dan anak-anaknya. Itu yang diingati oleh netizen. Tapi soal tentang pengakuan Najib bahawa dia tidak pernah mengenali wanita Mongolia Altan Tuya Saribu, itu belum ada jawapan. Ini hanya Tuhan dan Najib yang tahu. Adakah benar Najib tidak mengenali wanita Mongolia ini? Hanya Najib yang tahu. Beliau turut menyatakan tidak pernah mengarahkan bekas anggota polis unit tindakan khas Chief Inspector Azila Hadri dan Kopral Sirul Azhar Umar untuk membunuh wanita tersebut. Jadi Najib menafikan mengarahkan bekas anggota polis unit tindakan khas itu. Pada prosiding di hadapan Hakim Datuk Khadijah Idris tersebut, bekas ahli parlimen pekan itu menegaskan bahawa beliau tidak bersalah atas jenayah kejam dengan Altan Tuya ditembak mati sebelum mayatnya diletupkan dengan bahan letupan di kawasan terpencil berhampiran Empangan Subang di Puncak Alam Shah Alam pada 2006. Kata Najib, saya tidak mengenalinya langsung. Saya tidak pernah berjumpa dengannya dan saya tidak bersalah atas jenayah kejam itu. Katanya pada keterangan saksi dalam perbicaraan kes saman sivil hari ini. Najib sebelum ini menyaman bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas berhubung memorinya bertajuk My Story Justice in the Wilderness mengenai kenyataan fitnah yang dibuat dalam buku yang didakwa mengaitkannya dalam pembunuhan Altan Tuya Saribu dalam bab 42. Najib juga telah menamakan syarikat penerbitan buku GB Gerak Budaya Enterprise Sendirian Berhad. Thomas dan Gerak Budaya diwakili Peguam Alan Adrian Gomez dan Datuk Ambiga. Pada prosiding tersebut juga, Najib menegaskan bahawa Thomas tidak pernah menunjukkan kepadanya kandungan bab 42 sebelum ia diterbitkan dalam buku berkenaan. Tegasnya adalah tidak benar bahawa beliau kononnya mendalangi pembunuhan Altan Tuya. Walaupun terdapat banyak artikel yang digunakan oleh Thomas dan Gerakan Budaya untuk mengaitkannya dengan jenayah itu. Untuk rekod, Najib sebelum ini pernah membuat sumpah laknat di Masjid Jami' Kampung Baru pada 2019 menafikan dakwaan Azila Hadri berhubung pembabitan beliau dalam kes pembunuhan warga Mongolia Altan Tuya Saribu. Dalam pada itu, Najib menyatakan mengenali Datuk Abdul Razak Baginda sebagai penganalisis pertahanan dan terlibat dalam perjanjian membeli kapal selam. Kata Najib, saya hanya mendapat tahu daripada laporan media bahawa Razak Baginda kononnya adalah seorang jurubahasa.
Saya tidak tahu apa hubungan Razak Baginda dengan Altan Tuya. Namun saya tahu akhirnya mereka mempunyai hubungan yang romantis, kata Najib lagi. Proseding perbicaraan akan disambung semula pada 30 Jun tahun depan. Saudara-saudara sekalian, pada Julai 2024, subhat timbul apabila Razak membisu tentang pembunuhan Altan Tuya. Pada 11 Julai, di dalam artikel di mykmu.net, ada satu laporan menulis, subhat timbul apabila Razak membisu tentang pembunuhan Altan Tuya. Subhat timbul apabila Razak membisu tentang pembunuhan Altan Tuya, suatu inferensi yang bertentangan dengan kepentingan Razak Baginda terpaksa dibuat apabila penganalisis politik itu memilih untuk tidak beri keterangan bersumpah atau kemuka saksi dalam saman keluarga Altan Tuya Saribu yang dibunuh menurut Mahkamah Tinggi. Hakim Wazir Alam Maidin Merah berkata, hanya Razak boleh menjawab beberapa persoalan yang timbul. Penganalisis itu mengakui ada hubungan romantik dengan warga wanita Mongolia itu antara November 2004 dan Ogos 2005. Walaupun berpeluang membuat penjelasan di kandang saksi, dia memilih untuk tidak berbuat demikian. Terdapat motif serong yang jelas di pihak defendant ketika Razak apabila berhujah tidak ada kes yang perlu dijawab, katanya dalam penghakiman yang diterbitkan. Wazir kini, hakim di Mahkamah Persekutuan berkata, Mahkamah berhak membuat inferensi yang bertentangan dengan kepentingan Razak apabila beliau enggan beri keterangan atau memimpin keterangan menerusi saksi menurut Seksyen 114 dalam kurungan G Akta Keterangan. Pada 16 Disember tahun 2022, Wazir yang ketika itu bersidang di Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan bahawa bekas anggota polis iaitu Azila Hadri dan Sirul Azhar Umar Razak dan Kerajaan Persekutuan boleh dipertanggungjawabkan atas kematian Altan Tuya. Hakim memerintahkan keempat-empat pihak berkenan secara bersama membayar ganti rugi sebanyak 5 juta ringgit Malaysia kepada keluarga mangsa. Dalam penghakiman bertulis yang baru diterbitkan itu, Wazir mengambil maklum bahawa Azila memberitahu Razak bahawa dia boleh habiskan perempuan itu dalam satu pertemuan di pejabat Razak pada 17 Oktober 2006. Razak dikatakan menjawab bahawa tidak perlu berbuat sebegitu ekstrim kerana keluarga Altan Tuya pasti akan mencarinya jika apa-apa berlaku pada wanita itu. Jika benar Razak berkata demikian, maka dia sepatutnya beri keterangan bersumpah untuk menjelaskan mengapa dia memanggil Azila untuk urus mendiang pada malam 9 Oktober 2006 apabila wanita itu berada di luar kediamannya. Pengisytiharan yang membebaskan dirinya daripada tuduhan serta penafian liability bagi kematian si mati seperti yang terkandung dalam pembelaannya yang telah dipinda tidak menerangkan apa-apa tanpa testimoni di mahkamah, katanya. Plenatif yang terdiri daripada bapa Altan Tuya iaitu Saribu Sitev dan isteri si ibu Altan Seg Sanja serta anaknya Mun Gun Sagai memfailkan saman pada 2007 dan mendakwa terdapat suatu konspirasi sekitar pembunuhan wanita itu. Mereka menuntut ganti rugi sebanyak 100 juta ringgit. Altan Tuya ditembak mati pada 2006 di hutan di puncak alam berdekatan Shah Alam. Mayatnya diletupkan dengan bom C4. Azila dan Sirul disabit kesalahan membunuh dan dijatuhkan hukuman mati. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.